Hari tu kita baca fatwa negeri Perlis. Hampa kata, oh ni fatwa negeri Wahbi. Ini fatwa negeri yang tak Wahbi ni. Dia kata benda yang sama yang negeri Wahbi tu kata. Fatwa tak akan keluar sebodoh-bodoh. Geng-geng duduk backup JSB ni awak telah menyanggahi fatwa. Kalau awak duduk negeri Selangor, awak dah salah dah besar ni. Kita nak ambil peluang untuk membaca satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor dan telah diwartakan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak tahu apa beza di antara fatwa yang diwartakan dan fatwa yang tidak diwartakan. Yang ni ada beza. Fatwa yang diwartakan, dia ada kesan undang-undang. Dengan maksud, kita kena ikut tanpa kecuali. Kita kena taat tanpa ada pertikaian. Kalau pertikaian mahkamah itu semua, itu lain cerita. Itu isu lain. Tapi dia dah menjadi undang-undang. Dia dah menjadi undang-undang untuk kita mentaati dan mengikutinya. Itu fatwa yang telah diwartakan. Tapi ada satu lagi, fatwa yang tidak diwartakan. Fatwa yang tidak diwartakan ni, dia bersifat untuk memberikan pandangan dan nasihat untuk negeri terbabit. Jadi dalam pemilihan ini, Tuan Imam ke, wazir ke, apa dah yang berkaitan orang Islam di negeri berkenaan, dicadangkan untuk mendengar dan juga mengikuti saranan berkenaan. Tetapi kalau tidak mengikuti itu, dia tidaklah dianggap melanggar undang-undang. Jadi ada implikasi. Saya dimaklumkan ada jugalah implikasi undang-undang, tapi tidak terlalu keras jika nak dibandingkan dengan yang telah diwartakan. Macam contoh sebenarnya, kalau dikuasakan, sebagai contoh fatwa tentang pengharaman rokok. Pengharaman rokok ni dia telah diwartakan. Jadi dengan maksud pihak Jabatan Agama boleh ambil tindakan undang-undang kepada orang yang hisap rokok di negeri berkenaan. Macam tu Kita tak tahulah, penguasaan lemah. Okey, warta daripada Kerajaan Negeri Selangor. Jabatan Mufti Negeri Selangor. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Warta ini adalah pada tarikh 16 Oktober 2024. Maksudnya semalam. Warta ini semalam. Dia punya fatwa dah ada sebelum tu. Tapi dia ada proses untuk dihantar, pergi ke majlis, kemudian pergi ke Sultan. Sultan hantar kepada panel warta. Lepas tu baru diwartakan. Jadi 16 Oktober telah diwartakan. Sebab tu kita tengok dah berapa minggu dah dengar fatwa Negeri Selangor. Tetapi kita tak nampak list ataupun pendetailan fatwa tu. Sebab dia dalam proses diwartakan. Boleh? Waalaikumsalam. Saya duduk di Selangor pun baru tahu Majlis Fatwa Negeri Selangor dan warta fatwa kesesatan JSB. Boleh kupas lebih panjang. Okey, baik. Saya ulas. Menurut Seksyen 47, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Enakmen nombor 1 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa bagi Negeri Selangor atas perkenan duli Yang Maha Mulia Sultan Sultan menyediakan pernyataan sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual sebagai fatwa dan disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen. Itu jadual. Fahaman ajaran pegangan atau amalan Global Ikhwan Service and Business Holdings Sendirian Berhad JSBH dan rangkaiannya. Bukan JSB saja, rangkaiannya. Anak-anak dia pun semua termasuk. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali pertama tahun 2024 yang bersidang pada 30 September 2024 bersamaan 26 Rabiul Awal 1446 Hijrah telah membincangkan mengenai fahaman ajaran, pegangan atau amalan Global Ikhwan Services and Business Holdings Sendirian Berhad JSBH dan rangkaiannya dan mesyuarat memutuskan seperti berikut. Okey. Yang pertama, mesyuarat berpuas hati dan meyakini bahawa pemimpin, pengikut, pekerja atau ahli GISBH dan rangkaiannya telah dan masih mengamalkan aurat Muhammadiyah atau zikir agung yang dibawa oleh kumpulan Darul Arqam yang telah diputuskan menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar menurut fatwa yang disiarkan melalui Warta nombor 54 pada 4 Februari 1993. Fahaman yang kedua. Fahaman, ajaran, pegangan atau amalan pemimpin, pengikut, pekerja atau ahli GISBH dan rangkaiannya mempunyai elemen-elemen yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar menurut pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari aspek akidah dan syariat seperti yang berikut. A. Dari aspek akidah mengandungi elemen yang berikut. A. Satu, mendakwa bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi tidak mati
tetapi ghaib dan akan muncul sebagai Imam Mahdi. 2. Mendakwa bahawa Asy'ari bin Muhammad iaitu pemimpin Darul Arqam adalah pemuda Bani Tamim yang akan muncul bersama Imam Mahdi iaitu Syekh Suhaimi, Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman. 3. Mendakwa bahawa Asy'ari Muhammad boleh memberi syafaat kepada pengikutnya. Dan 4. Mempercayai bahawa rambut, janggut, darah bekam atau anggota lain pemimpin GISBH termasuk air rendaman atau air basuhannya dan apa-apa yang digunakan oleh pemimpin GISBH seperti tisu, kain dan selainnya mempunyai berkat dan. So, 4 perkara dalam aspek akidah. B. Dari aspek syariat mengandungi elemen yang berikut. 1. Mengeksploitasi ekonomi ma'ash, saraan atau keperluan hidup ahli dengan menerapkan unsur perhambaan antaranya GISBH dan rangkaiannya hanya menyediakan keperluan asas seperti makan, minum dan tempat tinggal untuk pengikut atau pekerjanya dan mereka dikehendaki berkhidmat atau bekerja tanpa sebarang upah di samping GISBH dan rangkaiannya memperkaya golongan atasan. 2. Memisahkan ahli keluarga sama ada antara suami dan isteri atau ibu bapa dan anak. 3. Mengeksploitasi kanak-kanak. Nombor 3. Apa-apa variasi, ini arahan nombor 3, fatwa nombor 3. Apa-apa variasi, bentuk dan cabang mana-mana fahaman, ajaran, pegangan atau amalan baharu yang mempunyai persamaan dengan semua atau sebahagian daripada elemen-elemen fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini adalah disifatkan menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar menurut pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang 4, mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan adalah dilarang dan diharamkan untuk yang pertama, beramal atau berpegang dengan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Yang kedua, B. Menjadi pengikut kepada fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. C. Mengisytihar diri sebagai orang yang berpegang dengan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. D. Mengajar, menyebarkan, mengembangkan atau menyokong fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. E. Berada dalam majlis, perayaan atau sambutan keraian yang boleh dikaitkan dengan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. F. Memiliki, menyimpan, menerbitkan, menyalin, mencetak, menjual, mengedar atau menyiarkan apa-apa bahan yang menonjolkan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya dalam apa-apa bentuk termasuk filem, rakaman video atau audio, penulisan akhbar, risalah, buku, majalah atau lain-lain bentuk penulisan. G. Menganjur, menyokong, mengadakan atau membantu menjayakan apa-apa perayaan, sambutan keraian, majlis atau aktiviti yang boleh dikaitkan dengan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya melalui pertubuhan, persatuan, syarikat, rumah amal, pusat jagaan atau badan lain. Dan H. Memberi apa-apa kemudahan, sumbangan, pembiayaan, bantuan atau sokongan secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana orang atau pertubuhan, persatuan, syarikat, rumah amal, pusat jagaan atau badan lain untuk tujuan menyebarkan atau mengembangkan fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman, ajaran, pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Yang kelima, mana-mana orang Islam yang menyertai atau mengamalkan atau berpegang kepada fahaman, ajaran atau amalan ini hendaklah segera bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah SWT. Yang keenam, mana-mana orang Islam yang telah menyertai, mengamalkan atau berpegang kepada fahaman, ajaran, pegangan atau amalan ini wajib dipulihkan oleh pihak berwajib yang berkaitan. Tarikh 14 Oktober dengan titah perintah Datuk Seti Profesor Madya Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Pengurusi Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Boleh sahabat-sahabat?
Itulah fatwa. Baju bandel sweater, kau taubat, kau tu taubat. Sibuk sangat cerita pasal orang. Memang kita kena cerita. Ni fatwa ni. Fatwa Negeri Selangor keluar untuk suruh orang JISBH bertaubat. Kalau anda daripada kalangan orang JISBH, saya nasihatkan bertaubat. Info Gadget bertaubat. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ajaran sesat ni. Kita bukan sekadar tak boleh menganuti ajaran pegangan dan juga akidah daripada GISB, sokong dia pun tak boleh. Adakah yang geng-geng sokong ni? Kalau awak sokong ni, awak dah canggah fatwa ni. Sebab awak menyokong ni, awak telah menyanggahi fatwa yang disebutkan. Bahkan kalau awak mengaku awak GISB, awak pun salah. Sebab mengisytihar diri sebagai orang yang berpegang dengan fahaman ajaran pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman ajaran pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Itu salah. Demikian juga kalau awak ni memberikan bantuan dan sokongan. Tak boleh. Tengok dalam fatwa, dia kata apa? Dilarang untuk memberi apa-apa kemudahan, sumbangan, pembiayaan, bantuan atau sokongan secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana orang atau pertubuhan, persatuan, syarikat, rumah amal, pusat jagaan atau badan lain untuk tujuan menyebarkan atau mengembangkan fahaman ajaran pegangan atau amalan ini atau apa-apa fahaman ajaran pegangan atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Jadi yang geng-geng duduk backup JSB ni, awak telah menyanggahi fatwa. Kalau awak duduk Negeri Selangor, awak dah salah besar ni. Apa bukti? Ini bukti dia. Bukti fatwa. Fatwa dah keluar. Bro, ini fatwa daripada Negeri Selangor dah keluar dah. Ini fatwa dan juga warta. Dia bukan sekadar fatwa. Dia adalah warta. Dia ada tindakan undang-undang. Yang duduk jadi geng JSB ni, kalau awak duduk di Negeri Selangor, awak boleh dikenakan tindakan undang-undang. Awak kena cekuk juga. Ni. Ini. Kita tak payah sebut bukti kesalahan lain lah. Ni siapa ni? Mana yang lain ni? Yang kata ni kan? Siapa ni? Bukti kesalahan. Kita tak payah sebut bukti kesalahan yang lain. Dah banyak sangat dah. Ini boleh kita buktikan. Kesalahan awak melanggar fatwa. Fatwa ni bukan sekadar fatwa. Ini melanggar fatwa ni juga satu kesalahan tau. Dia bukan sekadar melanggar fatwa. Melanggar fatwa yang telah diwartakan. Fatwa yang diwartakan maksudnya dia ada implikasi undang-undang. Boleh? Faham ke tak faham ni? Yang nak jadi geng JISB. Masih lagi ada lagi nak jadi geng JISB. Tu bukan bukti. Inilah dia. Sebab tu saya kata, awak kalau nak sokong JISB tak boleh. Sebab awak dah bercanggah dengan fatwa dalam bilangan nombor, nombor berapa ni? Nombor 4/H. 4/H dia kata tidak boleh untuk kita memberi apa-apa kemudahan, sumbangan, pembiayaan, bantuan atau sokongan. Sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kita tak boleh bagi sokongan kat JSB. Hang duk sokong lagi, memang masalah lah hang. Nampak tak? Jadi, kalau sahabat-sahabat yang masih lagi duduk dalam JSB atau menyokong JSB, ada arahan dia. Hendaklah segera bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Dan, kalau anda mengikut lagi, mana-mana orang yang telah menyertai, mengamalkan atau berpegang dengan fahaman atau ajaran atau pegangan atau amalan ini, wajib dipulihkan. Kalau awak geng JSB dan awak mengikuti, awak kata GISB bagus, awak perlu menjalani proses pemulihan. Faham ke tak? Ni pejuang PAS, kami bersama pemimpin. Nampak jangan bawa nama PAS lah, malu lah. Kami bersama pemimpin ulama PAS menyokong JSB, Fatwa Selangor mengarut. Apa benda ke orang ni? Saya tak tahu lah, ini fake account ni, saya tak malas nak layan sangat. Dia bukan kenyataan rasmi daripada parti. Tapi kalau parti tak bodoh sangatlah macam awak yang komen tu, sampai nak kata bahawa Fatwa Selangor mengarut, pilah tanya ke pimpinan daripada PAS. Adakah mereka berani untuk nak kata bahawa fatwa tentang GISB ni adalah fatwa yang mengarut? Saya yakin dan percaya dia tak sebodoh itu. Sebab tu fake account ni, awak ni memanglah fake account, tapi janganlah meruntuhkan ataupun merosakkan nama baik daripada parti seperti parti PAS. Walaupun saya bukan ahli parti, demikian juga bukannya ahli parti mana-mana, tapi janganlah pergi tuduh PAS pada tempat yang tak betul. Memang PN ada stand untuk memberikan sokongan, tetapi ini fatwa dah keluar dengan jelas
untuk tidak memberikan sokongan. Hati-hati. Cik Siti Shop, ekonomi JSB kotor, tak bayar zakat, aset banyak orang bawah sengket. Tengok dalam fatwa ni sahabat-sahabat, menarik tau. Dalam fatwa ni dia sebut, dia bagi sekurang-kurangnya dua elemen kesesatan GISB. Yang pertama, elemen kesesatan daripada sudut akidah. Yang kedua, daripada sudut syariat. Daripada sudut akidah, dia masih lagi dakwa bahawa Syekh Muhammad Suhaimi ni dia tak mati tetapi dia ghaib. Demikian juga Asy'ari Muhammad ni, dia pun tak mati, dia akan muncul semula bersama dengan Imam Mahdi sebagai pemuda Bani Tamim. Kita tengok geng-geng JSB ni. Tengok nama mereka belakang geng-geng ni, diorang mendaulatkan anak-anak Abuya. Abuya ni pula, anak-anak mereka semua pibuh belakang At-Tamimi. At-Tamimi tu pun tak ada dalam surat beranak pun. Tapi dibubuh At-Tamimi tu dengan akidah mereka bahawa At-Tamimi tu adalah merujuk kepada bapa mereka pemuda Bani Tamim, Abuya. Salah ke tak salah? Salah sudut akidah. Apa bukti salah sudut akidah? Pihak Jabatan Mufti telah mengisytiharkan bahawa ia adalah salah sudut akidah. Kita kena tahu bahawa pemilihan imam, pemilihan jabatan agama, Jabatan Mufti dalam bab ini dikira sebagai pemilihan yang konkret untuk bahagian perkara yang perlu kita pegang. Demikian juga mereka masih lagi mendakwa bahawa Asy'ari Muhammad boleh memberi syafaat kepada pengikutnya. Sebab tu ada yang minta tolong kepada Asy'ari Muhammad. Yang keempat, mempercayai bahawa rambut, janggut, darah bekam atau anggota lain pemimpin JSBH termasuk air rendaman atau air basuhannya dan apa-apa yang digunakan oleh pemimpin JSBH seperti tisu, kain dan selainnya mempunyai berkat. Ini bukannya kenyataan sewenang-wenang ni. Ini kenyataan fatwa. Di warta kerajaan. Dia bukan boleh main keluar macam tu saja. Dia bukan boleh keluar main dakwaan macam tu saja. Dia telah melalui pelbagai saringan, kajian dan juga semakan sebelum dia keluarkan fatwa. Kerana ahli-ahli fatwa, mereka bertegas dan bertekad pada salah satu daripada kaedah hukum, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Hukum terhadap sesuatu dia adalah terbit daripada gambaran terhadap perkara itu. Jadi dia telah mendapatkan gambaran-gambaran berkenaan. Jadi gambaran ini disebutkan dalam fatwa. Ada sebahagian negeri dia tak sebut. Salah tak? Dia tak sebut pun tak ada masalah. Tetapi bila dia sebut, dia memandaikan orang. Dalam bab ni dia memandaikan kita untuk memahami kenapa fatwa itu dikeluarkan. Itu daripada aspek akidah. Daripada sudut aspek syariat, dengar betul-betul fatwa tersebut mengeksploitasi ekonomi ma'ash, iaitu saraan atau keperluan hidup ahli dengan menerapkan unsur perhambaan. Siapa sebut unsur perhambaan ni? Yang sebut ni adalah warta kerajaan ni. Unsur perhambaan. Itu kita baca fatwa negeri Perlis. Hampa kata, ni fatwa negeri Wahbi. Ini fatwa negeri yang tak Wahbi ni. Dia kata benda yang sama yang negeri Wahbi tu kata. Dia kata mengeksploitasi ekonomi ma'ash, saraan atau keperluan hidup dengan menerapkan unsur perhambaan. Antaranya, GISBH dan rangkaiannya hanya menyediakan keperluan asas seperti makan, minum dan tempat tinggal untuk pengikut atau pekerjanya, dan mereka dikehendaki berkhidmat atau bekerja tanpa sebarang upah. Di samping GISBH dan rangkaiannya memperkayakan golongan atasan. Padu tak padu? Padu cok. Memang padu sungguh. Sebab dia sebut lagi dekat sini, bukan takap orang ni tak dapat upah, tapi kerja orang yang tak dapat upah ni, dia mengkayakan orang-orang atasan. Orang bawahan dianggap bahkan dilayan seperti hamba, manakala orang atasan kaya raya. Zakat mereka tak bayar, mereka tak fahamkan pun dia punya ahli atau pekerja berkaitan tentang isu kewajipan zakat, dia tak fahamkan pun. Tapi kemudian dia kayakan golongan atasan. Dengar beberapa hari lepas, ada seorang daripada ex-GISB cerita macam mana keadaan kayanya mereka, mewahnya mereka. Duduk kat Turki, duduk dekat Jordan, duduk dekat UK. Mewah mereka. Makan mereka mewah. Hidup mereka mewah. Jam mereka mewah. Pakaian mereka mewah. Kehidupan mereka mewah. Bisnes mereka mewah. Tapi itu hanya berlaku kepada golongan atasan. Dengar cerita pula daripada golongan bawahan. Ada sebahagian makan pun susah. Sebahagian
tempat tidur pun teruk sungguh. Kita tengok apa yang berlaku dalam rumah aman. Diorang kata diorang daripada GISB, satu rangkaian kaya raya. Tetapi tengok tempat tidur budak-budak tu. Sampai tahap tilam pun tidak layak untuk diduduki. Tilam tu pun macam tak ada tilam. Kalau generasi lama lagi ganas, tilam pun diorang tak pakai. Tak ada tilam. Generasi sekarang ni ada tilam, tapi tilam pun tak layak dengan tilam. Tengoklah tahap kebersihan di situ. Sangat teruk. Apa mereka akan buat? Mereka akan kerjanya memperkaya golongan atasan. Golongan atasan. Memperkaya golongan atasan. Siapa golongan atasan? BOD, Board of Director. CEO and the gang. Mereka itu begitu keadaannya mewah. Bahkan memisahkan ahli keluarga. Sama ada suami dan isteri atau ibu bapa dan anak. Ini berlaku kepada mereka. Mereka baru-baru ni duk hingak daripada kata JKM memisahkan mak bapak dan juga anak. Sedih lah apa semua. Tapi mereka tidak sedarkah? Ni netizen ni. Yang sebahagian ni yang telah melanggar fatwa ni. Yang menyokong GISB ni. Mereka tak sedarkah bahawa GISB mereka telah memisahkan diri mereka dan anak-anak mereka. Pemimpin-pemimpin mereka telah memisahkan anak-anak dan juga mak bapak mereka. Sebahagian mak bapak tak kenal anak-anak. Sebahagian anak-anak sebahagian besar anak-anak jarang bertemu dengan mak bapak. Hubungan dengan mak bapak sangat-sangat tak baik. Ada anak-anak yang keluar daripada jemaah. Lalu berlakulah perselisihan yang besar di antara anak-anak dan juga mak bapak dia. Ini berlaku dalam JISBH yang dipertimbangkan dalam fatwa dan dikeluarkan fatwa. Ini bukti bahawa mereka telah melakukannya. Fatwa tak akan keluar sebodoh-bodoh. Mereka akan keluar berdasarkan kepada semakan dan juga gambaran yang diberikan kepada mereka daripada authentic source. Yang ketiga, mengeksploitasi kanak-kanak. Eksploitasi kanak-kanak. Dia sebut dekat sini, bagi ahli kahwin, kemudian beranak ramai-ramai. Budak-budak tu duduk rumah aman. Bila duduk rumah aman, minta simpati orang ramai untuk bagi sumbangan. Jadi budak-budak itu digunakan untuk mengaut keuntungan untuk golongan atasan. Mengaut keuntungan supaya orang tengok bersimpati. Lalu orang pun menderma kepada mereka. Setelah diderma, duit tu tak masuk kat budak-budak tu. Naik ke atas. Kita dapat makluman bahawa orang bagi duit dulu zaman brim lah. Zaman sekarang dah macam-macam jenis bantuan kerajaan bagi. Tak masuk di poket mereka. Kena serah kembali kepada pihak penjaga. Apa yang berlaku di dalam GISB ni sangat-sangat merepek. Sangat-sangat teruk. Ini eksploitasi kanak-kanak. Sehingga umur mereka 13, 14, 15. Walaupun 13, 14 dia pun tak tunjuklah dekat kedai. Walaupun sekali-sekala nampak juga nongoi dekat situ. Tetapi mereka ni disuruh untuk bekerja dengan alasan khibrah. Khibrah. Kononnya khibrah. Khibrah ni pengalaman lah. Nak ambil pengalaman, internship. Khibrah hagur dia. Budak-budak tu kerja lagi banyak daripada belajar. Sehingga sedangkan undang-undang menyatakan bahawa mereka tak boleh bekerja. Disuruh untuk bekerja, apatah lagi bekerja secara paksa. Umur 13, 14, 15 disuruh untuk bekerja. Eksploitasi kepada kanak-kanak. Jadi ini perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh pihak Jabatan Fatwa Negeri Selangor untuk terbitkan fatwa. Dan ini bukan sekadar fatwa bang bro. Ini fatwa yang telah diwartakan. Maksud dia apa? Dia dah jadi undang-undang. Dengan maksud apa? Siapa-siapa yang mengikut, siapa-siapa yang menyokong, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Boleh dah? Ni. Hampa nak bukti apa lagi? Kita dah ada negeri Perlis yang keluarkan fatwa. Kita dah ada negeri Pahang yang mengeluarkan fatwa. Kita dah ada negeri Selangor yang dah keluarkan fatwa. Dan kita ada fatwa daripada negeri Melaka baru-baru ini. Kita juga ada fatwa daripada negeri Sembilan yang mengekalkan fatwa GISBH ni sama macam Al-Arqam. Sekurang-kurangnya ada 5 negeri seperti itu. Terengganu pula mengatakan perkara yang sama dengan negeri Sembilan. Iaitu ada unsur yang sama dengan Al-Arqam. Jadi sekurang-kurangnya kita dah ada 6 negeri yang telah menyebutkan fatwa pengharaman GISBH. Masih nak backup lagi? Hampa masih nak backup lagi? Ayo, jenuh.
Tak boleh fikir ke pada otak Allah Ta'ala bagi ni? Tak boleh guna ke akal yang Allah Ta'ala bagi ni? Hampa tak kesian? Kita bukan syok fatwa ni dikeluarkan sebab nak haramkan satu syarikat ataupun satu kumpulan atau jemaah. Bukan itu sebab dia. Kita syok bila fatwa ni keluar, dia dapat menjaga, memelihara akidah anak-anak kita, syariat anak-anak kita. Kita tak nak anak-anak kita masuk dalam GISB dengan maksud masuk dalam kesesatan mereka. Bekerja di tempat mereka tanpa ada gaji. Masa depan tak ada. Masa depan mereka hanya untuk mengkayakan golongan atasan di dalam jemaah GISB. Itu saja. Apa nak lagi? Nak kata GISB ni Nasir tu, Encik Nasir tu, dia itu tawaduk. Tengok apa yang dia pakai. Apa kereta yang dia guna. Apa jenis pengangkutan yang dia naik. Apa jenis makanan yang dia makan. Tanya balik orang golongan bawahan dalam GISB. Apa kereta yang mereka naik. Apa makanan yang mereka makan. Apa telefon yang mereka pakai. Cuba tanya. Sebab tu kita kata dan kita sebut bahawa GISB ni memang haprak. Memang tak boleh. Cik Siti Syok dia sebut, dia kata anak-anak Ustaz Asy'ari takut hidup susah. Sebab tu risau GISB hancur. Informan kita yang duk caller kita selalu sebut, kalau mereka duduk dengan anak-anak Asy'ari akan nampak beza makanan yang mereka makan dengan makanan yang dimakan oleh anak-anak Asy'ari Muhammad. Beza. Sebab ini golongan atasan. Golongan atasan perlu diangkat, perlu dimuliakan. Bahkan apa yang keluar daripada tubuh mereka adalah keberkatan. Merepek. Tapi ini yang berlaku. Masih lagi nak pergi percaya. Masih lagi nak menjaga. Anak-anak kita tak boleh duduk dengan GISB. Mereka akan dieksploitasi. Cita-cita bangsa yang kita nak, cita-cita negara yang kita nak, anak-anak kita jadi orang yang besar, mempunyai mimpi seperti mana orang lain bermimpi. Tidak akan terkabul sekiranya terus wujud mangkuk hayun seperti GISB ni. Kena hati-hati sahabat-sahabat.